got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. How you fucking with these hoes, I pull up. Seperti yang kita tahu, kini kan negeri di Malaysia pada musim ini terkenal dengan pelbagai etnik. Walau bagaimanapun, tidak ramai orang yang mengenal kepada kumpulan-kumpulan etnik yang lain, khususnya mengenai kumpulan-kumpulan etnik minoriti. Terdapat pelbagai kaum di Malaysia. Di sini kumpulan kami akan menceritakan tentang kaum Baba dan Nyonya. Seperti yang kami telah kaji, kaum Baba dan Nyonya hanya terkenal di Malaysia dan Singapura sahaja. Dan kebudayaan mereka berasal daripada tradisional kaum Cina, tetapi mereka mempunyai pengaruh orang Melayu. Okey, dan itu saya akan mengatakan beberapa faktor yang ada dalam kaum Baba dan Nyonya. Contohnya dari segi bahasa mereka sendiri. Pada masa kini kita dapat tahu kemerosotan dan penguasaan bahasa Baba dan Nyonya ini amatlah lemah dan kurang dalam masyarakat mereka sendiri. Akhir sekali, objektif kajian ini dilakukan adalah untuk memberikan kesedaran bahawa kewujudan bahasa Baba dan Nyonya ini akan memberikan keistimewaan yang amat membanggakan negara kita kerana etnik Baba dan Nyonya ini mempunyai keunikan mereka tersendiri. Selamat petang dan salam sejahtera. Nama saya Syahida Lahut Elis Lanjut, nomor pelajar 2022-450662. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai objektif satu yang terdapat dalam laporan tugasan kami, iaitu mengenai latar belakang kaum Baba dan Nyonya. Seperti yang kita tahu, kaum Baba dan Nyonya merupakan salah satu kaum atau etnik minoriti yang terdapat di Malaysia, di mana kedudukannya yang sangat unik, yaitu terdapat di negeri-negeri selat, terutamanya negeri Melaka dan juga negeri Pulau Pinang. Kaum ini juga dapat ditemukan di negara Gajah Putih, yaitu Thailand, terutamanya Rundung, yaitu Ranong. Masyarakat Baba dan Nyonya juga dikenali sebagai kaum peranakan. Majoriti daripada masyarakat ini berasal daripada wilayah Fujian, yaitu dari China, yang berhijrah ke Melaka pada 600 tahun dahulu. Istilah peranakan merujuk kepada kelahiran semula, namun lama-kelamaan ia digunakan secara umum untuk memisahkan orang yang dari China, sama ada ia adalah kelahiran daripada China ataupun di Selat Melaka. Dalam kaum ini, Baba merujuk kepada lelaki, manakala Nyonya merujuk kepada perempuan. Dalam kaum ini, kita dapat melihat beberapa keunikan mereka yang tersendiri, antaranya ialah bahasa, pemakaian, perkahwinan. Walaupun bahasa asli pendatang Cina ini merupakan Hokkien dan juga Mandarin, namun mereka juga mempelajari bahasa Melayu tempatan. Tambahan pula, mereka juga fasih dalam berbahasa Inggris, hasil daripada pengaruh British. Lama-kelamaan, kaum ini akhirnya mengembangkan bahasa mereka sendiri yang dikenali sebagai Baba Melayu. Antara contoh bahasa daripada Baba Melayu ialah Lu, yang bermaksud kamu. Dalam aspek makanan pula, masakan Baba dan Nyonya merupakan hasil campuran daripada kaum Melayu, Cina dan juga budaya Asia Tenggara yang lain. Seperti salah satunya ialah nasi ayam Baba dan Nyonya yang sangat populer dan mencari tarikan pelancong dari dalam dan juga luar negara Malaysia sehingga ke hari ini. Hello, nama saya Flenan Francis dan sekarang saya akan sambung pembentangan yang telah disampaikan oleh Shirley, yaitu tentang pemakaian bagi kaum Baba dan Nyonya dan perkawinan kaum Baba dan Nyonya. Pertama sekali, budaya peranakan dari segi pakaian dapat dilihat melalui generasi Nyonya atau Baba perempuan. Terdahulu, yang masih memakai pakaian kebaya dan kain sarong sebagaimana yang dipakai oleh orang-orang Melayu. Kehidupan kaum Baba dan pandangan mereka masih bersifat kecinaan. Walaupun mereka telah lama terpisah daripada komuniti mereka di China, buktinya sistem kekeluargaan dan agama mereka masih kekal sehingga hari ini, kecuali Tochang yang dianggap sebagai lambing pengabdian kepada kerajaan Manchu, serta tradisi mengikat kaki
kaum wanita yang dianggap sebagai adat yang tidak bertamadun. Masyarakat Baba juga masih mengamalkan sebagian resam budaya Cina yang sudah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat Cina Malaysia yang lain, seperti istiadat perkawinan Cina tradisional. Di samping itu, kaum Baba dan Nyonya mempunyai agama mereka sendiri yang telah lama dianuti, yaitu agama-agama tradisional Cina. Seperti kaum ini masih lagi menyambut tahun baru Cina dan perayaan Tanglung, seperti yang masih diamalkan oleh mayoriti masyarakat yang menganut agama Buddha. Kaum ini juga mengamalkan adat resam Melayu, terutamanya dari segi pakaian kaum wanita, yaitu generasi Nyonya atau lebih dikenali sebagai Baba perempuan. Oke, seterusnya ialah tentang perkawinan kaum Baba dan Nyonya. Perkawinan kaum Baba dan Nyonya juga mempunyai keunikan yang tersendiri. Saudagar Cina di Melaka zaman silam gemar memperistrikan atau mempergundikan wanita Melayu dari semenanjung tanah Melayu atau Sumatera, dan di mana akhirnya kaum Baba dan Nyonya memperlihatkan campuran budaya Cina dan Melayu yang bersinergi. Terdapat catatan dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyatakan bahwa lelaki Baba lazimnya mengahwini wanita dalam masyarakat peranakan setempat yang sama darjat. Ada kalanya keluarga peranakan sendiri yang membawa masuk pengantin dari Cina atau menghantar anak perempuan mereka ke Cina untuk mencari suami. Lelaki kaya paling menggemari Chin Choai atau perkawinan matrilocal, yaitu si suami mengikuti keluarga istri. Dalam peranakan, lamaran memerlukan buah tangan pinangan, yaitu bakul berkilau 2 tingkat, yang dibawa oleh pengantara yang mewakili pelamar kepada ibu bapa pengantin idaman. Kebanyakan suku kaum peranakan yang tidak beragama Islam sebaliknya memelihara adat penyembahan nenek moyang dari kaum Cina. Majelis peranakan yang banyak mengetengahkan tradisi Cina merupakan antara perkawinan tradisi yang paling berwarna-warni di Malaysia dan Singapura, di mana majelis tersebut diserikan dengan lagu berirama spontan, dondang sayang yang dinyanyikan dalam bahasa Melayu dan ditari oleh para hadirin. Pendondang akan bergilir-gilir menyambungkan lagu bertema asmara sambil menari berpusing-pusing dengan perlahan. Lagu berirama spontan dondang sayang ini memerlukan kemahiran berjenaka dan bertikam balas. Siapa yang bijak berondang, maka dialah yang meraih gelak ketawa dan tepukan orang ramai. Pelat logat dan cara berbahasa Baba dan Nyonya serta kepandaian menyerikan lagi persembahan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, terdapat banyak keunikan serta pelajaran yang dapat kita peroleh hasil daripada kaum tersebut, di mana hal ini menjadikan negara kita memiliki lebih banyak keunikan yang mampu menjadi tarikan pelancong dan sejarawan pada masa akan datang. Pada masa yang sama, hal ini juga dapat menjadi keunikan serta peluang pada generasi yang akan datang untuk melihat dan merasai keunikan yang terdapat di dalam negara kita, terutamanya untuk memastikan adat dan tradisi yang diamalkan dalam negara kita tidak luput di telan zaman. Sekian dan terima kasih. Hello and a very good afternoon. Nama saya Marisela Ajris. Nomor ID saya ialah 2022848594. Pada hari ini, saya akan membentang mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kaum Baba dan Nyonya. Cabaran pertama yang dihadapi oleh kaum Baba dan Nyonya ialah generasi muda kalangan kaum mereka malu untuk mengaku bahwa mereka merupakan kaum Baba dan Nyonya. Antara perkara yang mengejutkan ialah sekiranya masyarakat kita ditanya jikalau mereka mengenali kaum Baba dan Nyonya ataupun tidak, kebanyakan orang akan menjawab ya.
Namun sayang, kaumnya sendiri sudah tidak ingin mengamalkan budaya-budaya kaum yang dianggap istimewa ini. Seharusnya ia menjadi sebuah kebanggaan untuk mengaku bahwa seseorang itu mempunyai darah kaum yang amat jarang dan istimewa mengalir di tubuh badan mereka. Seterusnya, seperti yang diperkatakan oleh Li Yuntian, sebagian daripada generasi muda kaum Baba dan Nyonya merasakan bahwa amalan dan budaya yang diamalkan oleh nenek moyang mereka adalah kolot, leceh, dan tidak sesuai untuk dipraktikkan pada era masa kini. Sebagai contoh, sewaktu majlis perkawinan, pakaian pengantin perempuan merupakan pakaian yang paling menarik perhatian dan menyerlah pada hari istimewa mereka. Ini kerana pakaian tradisi perkawinan kaum Baba dan Nyonya akan dipenuhi dengan pelbagai warna, beberapa jenis kain lapis, dan juga aksesori-aksesori yang mempunyai maksud tersendiri. Namun sekarang, amatlah susah untuk kita menyaksikan perkawinan kaum Baba dan Nyonya yang sedemikian. Masyarakat zaman sekarang lebih gemar mengenakan pakaian serba putih yang dipengaruhi oleh budaya barat. Mereka menganggap pakaian yang mempunyai pelbagai warna amatlah menyakitkan mata dan ketinggalan zaman. Bagi pendapat saya sendiri, pakaian pengantin yang serba putih amatlah overrated. Sebuah konsep yang terlalu sering digunakan pakai sehingga tiada kelainan di situ. Dan boleh dikatakan amatlah membosankan. Dan cabaran seterusnya ialah sesetengah daripada masyarakat kaum Baba dan Nyonya merasakan bahwa amalan dan budaya Baba dan Nyonya tidak membawa apa-apa makna dalam kehidupan mereka. Selain itu, menurut Li Yuntian, terdapat juga segelintir masyarakat Baba dan Nyonya yang mengamalkan amalan-amalan ini. Namun begitu, kebanyakan generasi muda golongan mereka tidak lagi mengamalkan adat dan budaya secara menyeluruh. Ini bermaksud mereka hanya melakukan adat mereka dengan sekadar ada dan tidak secara one by one. Hal ini mampu menyebabkan terdapat beberapa langkah penting yang ada dalam pengamalan tersebut dilangkau dan menyebabkan prosedur tersebut menjadi tidak lengkap. Sebagai contoh, adat perkawinan yang perlu berlangsung selama 12 hari berturut-turut dipendekkan kepada kurang daripada 3 hari. Hanya kerana sikap malas untuk mengekalkan adat turun-temurun yang dianggap leceh, prosedur atau proses amalan tersebut akan menjadi tidak sempurna dan mungkin akan mengubah maksud tradisi tersebut. Hal ini berkait rapat dengan isu di mana kebanyakan masyarakat Baba dan Nyonya pada zaman sekarang lebih menggemarkan hidup yang ringkas dan mudah. Sebagai contoh, majlis perkawinan masyarakat Baba dan Nyonya pada masa dahulu diadakan selama 12 hari kerana mempunyai banyak adat dan proses yang perlu dilalui. Kini hal sedemikian dianggap membazir masa kerana masyarakat terikat dengan pekerjaan dan hal ini juga dianggap tidak relevan lagi untuk diteruskan pada zaman yang semakin moden ini. Akhir sekali, menurut Li Yuntian, antara cabaran utama yang dihadapi oleh kaum minoriti ini adalah apabila ibu bapa yang sepatutnya menjadi pembimbing anak-anak muda dalam pengamalan adat dan budaya tidak mengambil peduli dalam memastikan amalan budaya kaum Baba dan Nyonya dapat diserap dan ditanam dalam diri anak-anak mereka. Dalam konteks yang sama, ahli keluarga yang lebih berumur haruslah mempunyai pengetahuan mendalam mengenai adat dan budaya kaum mereka sendiri. Minat generasi muda akan mudah terpupuk sekiranya mereka mempunyai pembimbing yang mampu memegang kepercayaan mereka dalam menurunkan ilmu mengenai budaya kaum mereka sendiri. Oleh sebab itu, adalah penting untuk ibu bapa dan generasi sebelum ini untuk tidak menerapkan hal-hal negatif mengenai perkauman terhadap anak-anak. Sekian dan terima kasih. Selamat sejahtera kepada Miss Eva dan rakan-rakan saya sekalian. Saya Bethany. Hari ini akan membentangkan objektif 3, yaitu strategi untuk mengekalkan adat dan budaya etnik minoriti Baba dan Nyonya. Yang pertama adalah menyambut perayaan yang disambut oleh masyarakat Baba dan Nyonya. Hal ini, Baba dan Nyonya dapat lebih terdedah kepada orang lain dan masyarakat luar juga dapat menyaksikan dan mempelajari tentang adat dan budaya Baba dan Yang kedua adalah mengajarkan lawatan tempat bersejarah seperti museum atau rumah tradisional yang berkonsep Baba dan Nyonya. Selain itu, yang ketiga adalah mendedahkan anak-anak muda kepada sejarah tentang Baba dan Nyonya. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh menganjurkan lawatan sambil belajar ke museum atau rumah tradisional Baba dan Nyonya. Yang keempat, membuka booth
yang berfokus kepada baba dan nyonya. Selain itu, ia juga boleh memamerkan baju tradisi dan baba nyonya. Membuka booth baba dan nyonya boleh mempromosikan baju tradisional mereka dan juga makanan mereka. Yang kelima, mempromosikan budaya etnik baba dan nyonya pada hari-hari penting. Sebagai contoh, pada Hari Kemerdekaan adalah hari yang amat bersejarah kepada semua rakyat Malaysia. Hal ini ia juga tidak kurang dari. Yang kelima adalah mempromosikan budaya tersebut pada hari-hari yang penting. Sebagai contoh, pada Hari Kemerdekaan, ia amatlah penting untuk setiap bangsa yang ada di Malaysia untuk bersatu padu dan menyambut hari sejarah tersebut. Etnik minoriti apa kurangnya, termasuk baba dan nyonya. Yang terakhir adalah mempromosikan budaya tersebut melalui etnik budaya baba dan nyonya di laman sesawang. Sebagai contoh, TikTok yang pada hari ini semua golongan remaja dan juga golongan tua akan memakai TikTok untuk membaca berita, melihat apa yang terjadi dan isu-isu semasa. Hal ini ia juga terdapat terdedah kepada orang yang tinggal di luar negara juga dapat menyaksikan dan belajar tentang etnik baba dan nyonya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Untuk kesimpulan kajian kami, saya dapat menyimpulkan bahawa terdapat pelbagai jenis cara-cara untuk kita menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum bapa dan nyonya ini. Sehubungan dengan itu, ibu bapa juga haruslah menerangkan lebih lanjut kepada anak-anak mereka agar kaum bapa dan nyonya ini tidak akan pupus di generasi muda dan mudi. Bak kata pepatah, ala bias kerana biasa. Ianya dikaitkan dengan peribahasa tersebut kerana jika bahasa ini sering dipakai, sering diguna, maka ianya akan menjadi senang dan biasa untuk dipakai oleh orang-orang sekarang. Di samping itu, kumpulan kami juga mencadangkan beberapa cara untuk menangani cabaran-cabaran ini. Antaranya adalah dengan membuka booth etnik kaum bapa dan nyonya ini di peringkat sekolah ataupun di peringkat IPTA ataupun peringkat IPTS. Dengan ini, ianya dapat menarik perhatian para muda dan mudi tentang keistimewaan yang ada pada etnik-etnik ini.